Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, Info Hiburan untuk anda. Alur cerita drama The Daun Hijau di Angin Lalu, minggu yang keempat, episod 13 sehingga episod yang ke-16. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Cemburu tandanya sayang, tapi ego masih dijunjung ke langit. Asap rasa risau jika benar apa yang dikatakan Kak Jorah, bahawa Intan sedang berkenalan dengan seorang duda. Ismadi dan begitu juga Marina yang sedang melihat dari jauh terkejut melihat Asad memegang tangan Intan. Jika Intan masih keluar dari rumah tanpa keizinannya, Asad mahu patah-patahkan tangannya. Berani ke Asad nak buat begitu pada isteri sendiri? Walaupun dia marah sekalipun, hanya bicara yang berkata-kata, tapi rasa kasihan tersemat dalam hati. Kak Jorah rasa geli hati setelah mendengar kata-kata Intan. Selepas itu, barulah Intan tahu bahawa Kak Jorah yang mengatur rancangan untuk membuatkan Asad cemburu. Kak Jorah mahu memberi kesedaran pada Asad dan harap selepas kejadian itu, Asad berlembut hati dengan Intan. Namun Intan tidak merasakan perkara itu akan berlaku. Marina berjumpa dengan Asad di hospital dan dia sebenarnya mahu memberitahu sesuatu. Asad tidak berminat dan dia pun beredar dari situ dengan Mazlan. Marina naik marah dan dia melepaskan geram pada Intan. Dia bercakap pasal bunganya dan menaburkan tanah baja di sekitar anjur rumah. Kemudian, dia memanggil Intan dan menyuruh mengemas segala apa yang sudah berselerak. Kak Jorah sudah pesan supaya jangan ikut telunjuk Marina. Intan perhatikan gerak-geri Marina yang jelas dia sengaja membuat semua itu. Apa salah saya, Cik? Aku tahu, kau nak goda kau gunakan Ismadi kan? Cik Rina tahu kan hubungan antara mak saudara dan anak saudara. Cik Rina cantik, kerja hebat. InsyaAllah ramai lelaki terpikat. Agama! Nak mengajar aku pakai? Udah, Cik Rina! Kalau Asad dengan Effendi tahu pasal ni, korang berdua boleh bergebos daripada rumah ni, tak? Kak Jorah tenangkan Intan. Dia sangat kasihan dengan nasib Intan. Intan sedar siapa dirinya. Dia tahu tiada siapa yang peduli dan percayakan dengan kata-katanya jika dia mahu mengadu pada Asad ataupun Tuan Effendi. Apa yang Kak Jorah boleh nasihat? Dia berharap Intan jangan terus bersangka buruk dengan orang lain. Jangan putus berdoa semoga Intan tidak patah semangat dan moga dijauhkan dari segala musibah. Marina menunggu kepulangan Asad. Dia tidak sabar mahu laga-lagakan antara Asad dan Intan. Dia berkata pada Asad bahawa Intan Datuk Effendi sedang berseronok dengan Ismadi. Permulaannya, Asad tidak mengerti apakah maksud tersirat Marina. Tapi apabila Marina menyatakan masing-masing memerlukan kasih sayang dan kemewahan, Asad mula panas hati dan memilih Intan. Begitu juga dengan Tuan Effendi. Dia berharap papanya tidak menjadi ulat daun dan usia seperti itu perlu perbanyakkan ibadat. Selepas itu, serta-merta Asad menyuruh Intan membawa Ismadi masuk ke bilik. Dilihat Intan Datuk Effendi terasa apa yang dikatakan Asad. Marina pula ketawa melihat tindakan Asad terhadap mereka. Asad melepaskan hembusan amarah dalam biliknya. Sebelum Ismadi tidur, dia mendengar alunan alif bata. Setelah Ismadi melelapkan mata, Intan terperasan wallpaper telefon iaitu gambar Ismadi dan Asad. Intan mendoakan semoga Ismadi menjadi anak yang soleh dan mampu menarik papanya ke syurga. Keesokan harinya, Mariam ada menjemput Intan dan Kak Jorah untuk datang ke majlis hari jadi anak bongsunya pada minggu depan. Kak Jorah pesan supaya terlebih dahulu meminta izin pada Asad untuk bawa Ismadi ke majlis hari jadi itu nanti. Effendi mula curiga dengan Intan dan Asad. Apakah sebenarnya hubungan mereka berdua? Adakah Asad mula terbuka hati untuk Intan? Untuk mendapat kepastian, Effendi mahu berjumpa dengan Mazlan. Kak Jorah dan Mariam memuji kerajinan Ismadi mengemas barang mainannya. Selepas itu, Effendi pun munculkan diri dan memuji juga cucunya. Jika Ismadi selalu begitu, Effendi tidak keberatan untuk memberi bonus. Kak Jorah dan Mariam pun mengharapkan perkara yang sama. Effendi minta pada semua orang yang ada supaya sentiasa doakan dia supaya dia sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki.
Kemudian, Effendi cuba membuatkan adiknya panas hati. Orang ni ada kat sini, apa salahnya? Kita tanya terus. Intan dah ada boyfriend ke? Kalau Intan berkenan, saya okey je, apa salahnya? Jangan takut Intan, saya gurau je. Effendi dan Mazlan ternampak Asad bersama seorang wanita di sebuah hotel. Effendi tak sangka anaknya masih belum berubah. Kalau ikutkan, Mazlan mahu cuba menghalang mereka, tapi Effendi melarang. Dia tahu anaknya sudah dewasa dan boleh fikir sendiri baik atau buruk tindakan yang dia buat. Setelah Asad pulang ke rumah, Intan berjumpa dengannya. Dia mahu meminta izin untuk membawa Ismadi bersama pada majlis hari jadi anak Mariam nanti. Kemudian, tiba-tiba Asad menghayal melihat raut wajah Intan. Selepas dia tersedar dari lamunannya, Asad memberi keiznan pada Intan dan dia berkata ya. Intan pula tercengang apabila Asad berkata yang dah seperti mahukan Intan lakukan sesuatu terhadapnya. Lepas itu, dia menyuruh Intan membuatkan susu. Apabila terserempak dengan Effendi, dia pun juga mahukan susu. Setelah Intan masuk semula ke bilik Asad, dia kena peli dan sikit pun dia tidak peduli dengan kata-kata Asad. Mampus aku. Kalau betul orang tu tergoda dengan bini aku, apa aku nak buat? Mati aku macam ni. Kena buat something. Intan menghantar susu ke bilik Tuan Effendi. Di saat itu, maka bermulalah Effendi menceritakan sedikit mengenai latar belakang keluarganya. Intan memuji kecantikan dan rupa paras arwah isteri Effendi yang bernama Dalina binti Hashim. Dia merupakan seorang ibu yang tegas dan penyayang. Di atas perbualan mereka berdua, Intan baru saja dapat tahu bahawa Asad ada adik-beradik kembar bernama Ashad. Tanpa mereka sedari, Asad telah mendengar perbualan mereka berdua. Setelah Intan beredar, Asad pula masuk ke bilik papanya dan memarahinya kerana menceritakan perihal keluarga pada Intan. Selain mendapat tahu Asad ada beradik kembar, Intan juga sudah tahu bahawa Asad masih bujang lagi dan Ismadi adalah anak kepada Ashad. Itu bermakna Intan bukan bermadu dan hanya dia isteri kepada Asad. Asad menyimpan dendam dan rasa benci yang mendalam terhadap isteri kembarnya, iaitu Haryati. Disebabkan itu, dia tidak mahu jatuh cinta pada mana-mana perempuan kerana rasa benci pada golongan wanita seperti Haryati. Kerana pangkat dan kemewahan, Haryati sanggup tinggalkan keluarga sehingga meragut nyawa Ashad. Nampaknya, harapan Intan untuk merasa bahagia semakin pudar. Intan sudah berhias cantik dengan pakaian yang dibeli oleh Kak Jorah. Ketika Asad mahu menyakitkan hati Intan, Kak Jorah pula datang dan mahu membeli Asad secara selamba. Kak Jorah yang belikan baju ni. Kak Jorah nampak murah, banyak diskaun. Kak Jorah dah banyak gaji sangat ke? Alah, sesekali. Mana dia tahu ramai-ramai kat luar tu kok ada lelaki baik yang berkenan ke dia? Backup. Dah siap kan? Tunggu apa lagi? Masuk kereta. Di waktu Asad keserangan di ruang tamu, dia melihat Intan yang sedang berada di depannya dengan pakaian tidurnya. Disangkakan Intan, tapi rupanya hayalan mengelirukan pandangan mata. Marina cuba menggoda Asad dan ajak untuk bersama, namun Asad menolak sekeras-kerasnya. Intan terserempak dengan seorang lelaki dan orang itu adalah Bohari. Inilah pertemuan pertama kali mereka berdua. Ketika di rumah Mariam, mereka bertiga dapat melihat karakter Bohari yang merupakan seorang lelaki yang baik dan suka pada kanak-kanak. Namun perwatakan diri tidak selari dengan apa yang ada dalam hati. Bohari bukanlah baik orangnya. Dia membantu Khairuddin melaksanakan rancangan dan Intan adalah sasarannya, iaitu anak Pak Samad. Perhatikan dari gerak-geri Ismadi. Dia sebenarnya kurang kasih sayang kerana keluarga sibuk dengan matlamat masing-masing. Ada nenek pun, tapi ciri-ciri bukanlah seorang nenek. Nenek muda, berkata Mariam. Kak Jorah bertanya pada Mariam, siapakah Bohari? Mariam menjawab, dia adalah jiran baru yang baru saja duduk sebulan yang lalu. Kemudian, apabila Kak Jorah bertanya pukul berapa Asad mahu datang ambil,
Dan Intan pun menjawab pukul 6. Asad bersampa dengan kejadian tadi. Sejak itu, dia makin menyampah dengan makciknya. Marina meluahkan segala alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Setelah agak lama ditinggalkan suami, dia mula terbuka hati semula untuk mencari lelaki. Dan Asad adalah orangnya. Gelora nafsu dengan anak buah sendiri. Asad pergi ke kelab malam untuk melepaskan segala tekanan perasaan. Dan mujur masalah ada ketika Asad dalam keadaan mabuk. Apalah nak jadi dengan kau ni, Sat? Ini seksa badan namanya, tahu tak? Berat. Dekat rumah ada bini comel lagi. Tapi dekat luar ni juga kau nak cari ketenangan. Tenang apanya kalau sampai mutah macam ni? Ini aku comel. Perempuan tak guna tu. Memang comel, tapi tak boleh sentuh dia. Intan teringat kembali sewaktu Asad menghantarnya ke rumah Mariam. Dia pesan yang dia akan datang ambil pada pukul 6. Namun dia dekat Johor balik ke rumah menaiki teksi. Selepas itu, dia melihat Mazlan sudah berada dalam rumah memapak Asad. Intan menyuruh Mazlan membawa Asad ke bilik kerja Tuan Effendi. Memandangkan Mazlan susah mahu memampak Asad naik ke tingkat atas. Intan menyelimuti suaminya setelah Asad terlena atas sofa. Mazlan pun bermalam di situ menemani Asad. Bantal dan Toto telah diberi oleh Intan. Keesokan harinya, Asad sedar dalam keadaan yang memeningkan. Setelah dia minum air yang dibuat Intan, dia mula merasa mual dan dia terus pergi ke bilik air. Mazlan terkejut setelah Kak Johor terlepas cakap mengenai status Intan dan Asad. Rupanya, Kak Johor sudah tahu mereka berdua suami isteri. Tapi Mazlan berasa lega kerana sekurang-kurangnya Intan ada tempat untuk meluahkan perasaan. Kak Johor menjelaskan yang dia dapat tahu perkara itu ketika dia terdengar perbalahan mereka berdua sebelum ini. Mazlan teringat balik sebelum dia mahu bawa Asad pulang ke rumah. Dia telah mendengar segala luahan tentang satu perkara yang berkaitan dengan kesucian wanita. Walaupun Intan masih suci, dia tetap melayan Intan seperti orang gaji. Dia tetap keras hati tidak akan ada mana-mana wanita yang berjaya menundukkannya. Apa yang dikatakan Mazlan lagi, Asad sudah mula berubah sejak menikah dengan Intan. Intan ada daya tarikan yang membuatkan Asad berpaling dengan mana-mana wanita. Nampaknya, keegoan Asad telah digegahkan oleh seorang wanita yang naif. Asad petikaikan air minuman yang dibuat Kak Johor. Tapi air yang diminum itu sebenarnya dibuat oleh Intan. Ismadi mengajak Papa untuk keluar jalan-jalan bersama Kak Intan. Dan Asad pun berkata ya. Intan terkejut melihat tubuh sasa Asad yang baru saja selesai mandi. Asad menyuruh Intan masuk ke biliknya. Dalam masa yang sama, Intan cuba mengusir perasaan gelora dalam dirinya. Apabila dia masuk ke bilik Asad, perasaan gemuruh mula menguasai diri. Apabila tindakan Asad terhadap Intan seperti mahu membelai kasih sayang yang ditepis oleh perasaan ego. Asad memberi tempoh 30 minit untuk Intan persiapkan diri. Kak Johor membantu apa yang patut supaya Intan kelihatan lebih cantik. Intan merasakan apa yang Kak Johor cuba bantu hanya sia-sia saja kerana kata-kata Asad sentiasa terngiang dalam fikirannya. Namun Kak Johor tetap berharap supaya Intan sentiasa tidak berputus asa untuk impikan kebahagiaan. Setelah Effendi selesai bersarapan, dia ada melihat penampilan Intan yang sungguh cantik dan dia pun memuji. Selepas itu, Intan ada terperasan berita yang ada pada surat khabar menunjukkan Dahlan telah diremah polis atas kesalahan membunuh dan berita mengenai kematian makciknya dan Rubiah dalam kebakaran rumah. Reaksi Intan mengejutkan setelah membaca akhbar itu. Kemudian, Ismadi memanggil Kak Intan yang sedang mengelamun. Dia puji kecantikan Kak Intan dan Asad juga terpegun melihat raut wajahnya. Dalam perjalanan ke taman, Ismadi bercerita pada papanya tentang hal semalam ketika dia bermain bola dengan kawan-kawan. Main kejar-kejar bola? Main kejar-kejar je. Lepas tu, Abang Ari main sekali dengan kita. Seronok tau, Pak? Abang Ari tu besar mana sayang? Ha? Hari tu dia dah besar dah macam Papa. Begitu seronok sekali Ismadi bermain bersama papanya, manakala Intan menangisi mengenang nasibnya. Ismadi perasan dan Intan pun berkata matanya masuk habuk. Ismadi pun tiup mata Intan dan dalam diam Asad mengambil gambar mereka berdua. Selepas itu,
asal membawa mereka pergi makan pula. Boleh pula Ismadi menyuruhkan Intan suapkan makan pada papa. Intan jadi serba dan dia hanya mendiamkan diri saja. Selepas itu, tiba-tiba kehadiran Maswati mengejutkan Asad. Dia mengajak Asad untuk menghadirkan diri pada majlis hari jadi pada hujung minggu depan. Asad berkata, jika dia tidak sibuk, dia akan datang. Maswati akan ingatkan balik Asad melalui pesanan ringkas nanti. Nampaknya, Ismadi tidak suka dengan Maswati kerana dilihat bukan baik orangnya. Intan pun menyuruh Ismadi habiskan makanan kerana membazir itu amalan syaitan. Liz tolong papa ambilkan tisu kejap boleh? Engkau tak payah nak peli-peli aku sini-sini aku. Kau tengok apa? Ha? Makan nasi. Membazir. Amalan syaitan. Engkau syaitan. Makan. Luahan kata hati melalui diary telah menjadi keselesaan buat Intan. Kak Johara tetap berpesan, jika ada masalah yang nak dikongsi, boleh saja bercerita padanya. Dia ingatkan pada Intan supaya minta keizinan dari Asad untuk pergi ke pasar bersamanya pada esok hari. Apabila Intan minta keizinan, Asad benarkan. Selepas itu, tidak disangka Intan memberi teguran pada Asad supaya jangan mabuk lagi. Tak tertanggung rasa derita yang dirasai Intan. Dia berdoa semoga penderitaannya akan berakhir dan mahu merasai kebahagiaan seperti insan lain di luar sana. Setelah Intan cuba untuk beri teguran pada Asad, dirinya pula kena hina. Sampai bila-bila Asad tidak akan anggap Intan seperti isterinya. Mulut pandai berkata-kata, tapi hati ada rasa sayang. Kak Johara masuk ke bilik Intan. Dia melihat Intan menangis. Kemudian, dia mahu mengorek cerita lagi dari Intan tentang punca Intan dan Asad bernikah. Kak Johara tidak mahu memaksa Intan untuk ceritakan perkara itu. Intan juga ada menceritakan tentang kembar Asad, iaitu Arsyad. Kak Johara juga baru tahu Asad ada kembar. Dan apabila ditanya di mana Arsyad berada, Intan beritahunya Arsyad telah meninggal dunia. Dah habis bercerita, mereka berdua pun pergi ke pasar. Kak Johara terlepas pandang beberapa barang yang belum dibeli. Oleh itu, dia tinggalkan Intan sebentar. Kemudian, Intan terserempak dengan Pak Leman. Kebetulan, Pak Leman pun membeli sedikit barangan di situ. Dan dalam masa yang sama, dia melawat saudaranya di Kuala Lumpur. Pak Leman bertanya khabar Intan dan bagaimana keadaan rumah tangganya. Intan pun berterus terang, rumah tangganya tidak bahagia. Dia hanyalah sebagai orang gaji di mata suaminya. Pak Leman meminta maaf atas apa yang berlaku dan Intan tidak menyalahkan sesiapa pun. Intan bertanya pula mengenai Dahlan, Kamaria dan Rubiah. Dia mahu tahu cerita lanjut selepas dia ada terbaca surat khabar sebelum ni. Menurut cerita Pak Leman, Kamaria telah mencekik Rubiah sampai mati. Dan setelah itu, rumah pula terbakar hingga meragut nyawa Kamaria. Berkaitan rumah Tok Hassan terbakar, menurut cerita orang kampung, hanya berlaku Kamaria adalah dalangnya. Dia merasa marah kerana Intan seringkali ke rumah Tok Hassan. Intan pula mahu ikut mereka berpindah. Maka Kamaria sakit hati dan bertindak kejam membakar rumah Tok Hassan dan Nek Kina. Tidak dilupakan juga, Pak Leman memberitahu tentang Roslan yang sudah meninggal dunia kerana terhempak pokok besar semasa hujan ribut beberapa minggu yang lalu. Maafkanlah mereka atas apa yang telah mereka buat. Saya dah maafkan mereka semua, Pak Leman. Mulia sungguh hati Intan. Hanya nasib aja tak mengelahi kamu. Suratman berjumpa Asad dan dia memberi hadiah jam tangan dari Maswati. Asad memuji hadiah jam itu. Selepas itu, dia pun beredar kerana Suratman datang lewat. Makanan yang ada pun Suratman yang akan habiskan. Dilihat Mariam memarahi Intan dan setelah Intan munculkan diri, dia terkejut kerana Kak Johara dan Mariam meraihkan hari lahirnya yang ke-21. Hidangan pulut kuning dan rendang daging telah membuatkan hati Intan begitu gembira sekali kerana ini merupakan kali kedua dia menyambut hari lahir. Sebelum ini, Tok Hassan, Nek Kina dan Jamalia yang bersusah payah meraihkan hari lahir Intan. Intan sungguh terharu dan sangat berterima kasih pada Kak Johara dan Mariam. Bukan setakat pulut kuning, hadiah pun diberinya juga. Intan teringat balik kata-kata Pak Leman.
Pak Leman juga ada beritahu bahawa ayah kandungnya sedang mencarinya beberapa minggu selepas Intan meninggalkan pulau. Dia persoalkan kenapa maknya menipu dirinya dan mengatakan ayah telah meninggal dunia. Kak Johra bertanya, siapakah lelaki tua yang berada di pasaraya tadi? Intan pun beritahu lelaki tua itu adalah Pak Leman, ketua kampung. Intan meluahkan rasa sedihnya dan berharap satu hari nanti dia akan berjumpa juga dengan ayah kandungnya. Samad dan Mustafa puas mencari harta ropakan yang tersembunyi. Mereka berdua masih tak berjaya menemui harta itu. Samad dan Mustafa fikirkan secara tenang di mana harta ropakan itu dialihkan. Tapi Mustafa masih tak ingat. Samad ada berkata, jika berjaya jumpa harta itu, dia hanya mahu bahagikan harta itu antara mereka berdua saja. Dia pun tak pasti sama ada Riri sudah bebas dari penjara di Indonesia atau tak. Diorang tak tahu bahawa Khairuddin sedang mencari dia. Marina mengadu pada Elizabeth yang dia masih belum berjaya mendapatkan Asad. Apa yang Elizabeth boleh nasihatkan? Marina boleh saja melupakan Asad dan mencari lelaki lain. Marina tetap mahu dapatkan Asad dan takkan menyerah. Apapun, Elizabeth mahu kenalkan Marina dengan seorang lelaki berumur dalam lingkungan 40-an. Marina seperti tertarik untuk berkenalan dengan lelaki itu. Effendi baru saja berjumpa Mazlan dan dia telah tahu tentang rahsia antara Asad dan Intan. Mazlan telah terlepas cakap. Pandai Effendi memanipulasikan Mazlan. Dari A sampai Z, Mazlan menceritakan perkara sebenar. Sebenarnya Uncle dah tahu dah semuanya. Uncle dah tahu semua? Semua? Pasal Asad dengan Intan, Uncle cuma nak pastikan. Takut nanti kalau Uncle pula ke yang terpikat dengan Intan? Astaghfirullahaladzim, Uncle. Menantu tu, Uncle. Gokil. Itu dia. Tak baik tahu Uncle trap saya macam ni, Uncle. Intan keluar lagi bersama Asad dan Ismadi. Ketika Asad dan Ismadi sibuk memilih makanan, Maswati pula datang bercakap dengan Intan. Dia memberi amaran supaya jangan pikat future husband miliknya. Ismadi tidak berkenal langsung dengan Maswati. Dia tidak suka papanya berhubungan dengannya. Pada malam itu, Asad hadirkan diri di kelab, tempat menyambut hari lahir Maswati. Dengan adanya Suratman, Asad telah lupa sebentar siapa sebenar dirinya. Mazlan cuba menghalang Asad dari berfoya-foya. Namun Suratman bertindak mempertahankan tindakan Asad dan Maswati. Pada minggu lepas, Effendi tidak berkesempatan untuk memberi hadiah hari lahir pada Intan. Tapi pada hari itu, Effendi mahu memberi hadiah rantai pada Intan. Pada mulanya, Intan menolak. Tapi Effendi mendesak juga supaya terima hadiah itu. Dia pun tolong pakaikan rantai itu pada leher Intan. Asad tidak mahu teruskan perlakuan terkutuk itu dengan Maswati. Di waktu itu, Asad tiba-tiba teringatkan Intan. Dia pun meninggalkan Maswati dan terus pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, Asad terus berjumpa dengan Intan. Perlakuannya agak pelik kerana dia bernada lembut dengan Intan. Selepas itu, tiba-tiba dia cekakkan tangan pada leher Intan. Perbuatan Asad terhadap Intan dilihat sendiri oleh Marina secara diam. Intan tidak memahami sikap Asad. Sekejap pemarah, sekejap baik. Asad pun lepaskan tangannya dari leher Intan dan dia pun undurkan diri. Suratman melihat Maswati dalam kesedihan. Dia berharap Maswati dapat bersabar melayan sikap Asad yang tidak menentu. Dia juga beritahu mungkin Asad sudah mula suka dengan pengasuh Ismadi, iaitu Intan. Marina sengaja mahu cari pasal dengan Asad. Oleh itu, dia memanggil Intan dan menyuruh mengangkat pasu bunga yang besar itu. Intan tetap mahu mengangkat pasu itu setelah dipeli oleh Marina. Marina berkata, Intan merupakan orang gaji kesayangan di rumah itu yang memilih kerja. Apabila Intan tidak terdaya, Marina sengaja pecahkan pasu itu untuk ambil perhatian dengan Asad. Dia mahu menunjukkan Intan tidak reti membuat kerja. Setakat pasu bunga yang tidak bernilai itu, Asad tidak ambil peduli pun. Asad bukannya bodoh. Dia tahu ini semua adalah permainan Marina. Selepas itu, boleh pula Marina selamba mengutuk tentang Asad pada Intan. Kaki perempuan dan selalu check-in hotel. Asad mengarahkan Intan masuk ke rumah dan bersiap untuk keluar.
Kak Johor dan Ismadi rasa pelik melihat perilaku Intan. Tak pasal-pasal, jadi mangsa dari wanita dujana. Asal persoalkan kenapa makciknya cari pasal dengannya. Sebelum undurkan diri, Marina pesan supaya berhati-hati dengan Intan. Dia bilang abangnya sedang naik daun dan ada memberi hadiah pada Intan. Asal tercengang dengan apa yang dikatakan makciknya. Ismadi sedang cuba mencantikkan wajah Intan. Dengan beberapa topokan makeup, Intan bertambah serinya. Kemudian, Ismadi menyatakan sesuatu pada Kak Intan. Baju pun baru kan? Macam tak pernah nampak je ibu pakai. Acik Mariam dengan Acik Jora yang hadiahkan. Hah? Hadiah? Lah, kan hari itu birthday Ibu Intan. Is nak beli juga hadiah untuk ibu. Ismadi, cepat. Cepat, nanti papa kan bising kak. Ismadi begitu teruja mahu beritahu pada papanya mengenai penampilan Kak Intan. Dan begitu juga semua orang yang memberi hadiah hari lahir. Asal memandang sini pada Intan, Kak Johor pula menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Tuan Effendi pun turut sama memberi hadiah. Asal makin naik darah dengan papanya. Dia fikir mungkin Effendi mahu memikat Intan. Intan menemani Ismadi bermain bola dengan rakannya, manakala Kak Johor berada di rumah Mariam. Sewaktu Intan sedang duduk keseorangan, Bohari pula munculkan diri bersama Mariam. Setelah salam perkenalan, Mariam pun undurkan diri. Bohari dan Intan berbual seketika. Inilah saat permulaan Bohari mahu berkenalan dengan Intan demi menunaikan rancangan dendam Kadudin. Bohari cuba mengorek rahsia tentang Intan bekerja di rumah majikannya. Intan pun menjelaskan dia ditugaskan menjaga Ismadi ketika Tuan Besar tiada di rumah. Bohari berharap selepas ini dia akan berjumpa lagi dengan Intan. Apabila kepala asyik teringatkan Intan, asa menjadi buntu. Di waktu dia sedang istirahat di biliknya, tiba-tiba Marina datang kepadanya. Kau tak guna. Mana maruah diri kau? Bangai macam pelacur kau ni. Patutlah suami kau ceraikan kau curang. Tak guna kau kan? Kenapa apa? Sekali lagi kau buat macam ni pada aku akan patah-patahkan tangan kau. Kau ingat yang aku nak kau jauhkan diri kau daripada aku. Bagus. Kenapa? Intan sedang mengajar Ismadi alif bata. Nampaknya Ismadi semakin pandai. Asad pula meninjau mereka berdua dalam diam. Dia sedang menunggu Ismadi memberi hadiah hari lahir pada Intan. Asad begitu gembira sekali. Tetapi perasaan gembira itu dipotong oleh Marina. Dia memeli Asad. Tindakan dan sifat Asad terhadap Intan tidak jauh beza pun dengannya. Wahal, Marina masih tidak tahu mereka berdua suami isteri. Apabila Intan mahu membuka hadiah itu, ternyata isi hadiah itu adalah minyak wangi. Intan berterima kasih pada Ismadi dan juga Papa. Dia tahu Ismadi yang suruh Papa belikan hadiah untuknya. Marina tidak berhenti mulutnya menyindir Asad. Asad memberi amaran terakhir. Jika Marina masih berani melakukan apa-apa terhadapnya, dia sendiri akan beritahu pada Effendi. Marina telah pun merancang untuk keluar dari rumah itu. Tapi sebelum itu, dia mahu merencanakan sesuatu. Intan yang sedang ampai pakaian berkata sendirian. Dia berkata Asad sememangnya bencikan dirinya. Tapi boleh pula dia membelikan hadiah untuknya. Dia fikir mungkin Ismadi memaksa papanya belikan hadiah itu. Tiba-tiba, Marina pula datang dari belakang yang sedang memegang pisau. Nasib menyebelahi Intan apabila Kak Johor menjerit memanggil dirinya. Kak Johor menyuruh Intan buatkan lempeng untuk Ismadi. Marina dengan bernada lembut menyuruh Intan berjumpa dengannya sebentar lagi. Sebenarnya, Marina mahu mengajak Intan menemaninya pergi bershopping untuk membeli banyak barangan untuk jualan atas talian. Dia berkata sepatutnya kawannya yang akan menemaninya. Tetapi di saat akhir, kawannya itu tidak jadi mengikutinya. Itulah hela Marina mahu kenakan Intan. Pada mulanya, Intan keberatan untuk menemaninya. Dia tahu Asad tidak akan izinkan dan Ismadi akan mengamuk bila dia tiada nanti. Marina yakinkan Intan yang dia sendiri akan menelefon Asad. Intan bertanya pada pendapat Kak Johor.
Kak Johra cuma berkata supaya berhati-hati saja. Dia menyuruh Intan menelefon Asad, tapi Intan tidak mahu dan dipercaya dengan kata-kata dusta Marina. Mak Suhati berjumpa dengan Asad dan dia mahu meminta maaf di atas kejadian malam itu. Asad pun berterima kasih kerana Mak Suhati memahami masalahnya. Lepas itu, Mak Suhati mengajak Asad minum seketika. Intan sedang memilih baju tidur. Marina telah berjanji yang dia akan belanja Intan baju baru kerana Intan telah menemaninya membeli belah. Intan terkejut dengan harga baju di kedai itu. Ni cantik. Seksi sangat ni. Kalau susah tak payahlah. Macam ni, kalau you rasa tak okey, kita cari kat kedai lain, okey? Tak apa Cik Rina. Yang ni dah okey dah. Itu kat luar, I pergi payah, okey? Mak Suhati sedang menunggu saat berdua dengan Asad sambil melihat pemandangan Kuala Lumpur. Surahman pula dalam diam merakam video mereka berdua. Rancangan berjalan dengan lancar kerana Surahman dan Mak Suhati telah berpakat mahu merencanakan sesuatu. Apakah plan mereka berdua terhadap Asad? Intan mahu bersolat dan dia mencari surau di sekitar pusat membeli belah. Marina menunjukkan surau yang dia nampak dan Intan pun segera pergi menunaikan solat. Sebelum itu, Marina minta barang-barang yang telah dibeli dan cuma baju tidur saja yang dia pegang. Ismadi sedang menunggu kepulangan Kak Intan. Kak Johra dan Mariam cuba tenangkannya. Intan menunggu lama kehadiran Marina. Dia cuba mencari di sekitar kawasan surau itu, namun tiada kelibatnya. Di waktu Intan solat, itulah masanya Marina meninggalkan Intan. Apabila Intan pergi ke kawasan parking kereta, kereta milik Marina juga sudah tiada. Intan jadi buntu dan selepas itu, ada 2 orang penjahat cuba apa-apakan Intan. Mujur ada 2 orang pengawal keselamatan nampak pertelikahan mereka. 2 penjahat tadi pun melarikan diri. Salah seorang pengawal keselamatan itu memberi telefon pada Intan supaya Intan boleh menghubungi seseorang dan orang itu adalah Surahman. Kemudian, Surahman pula menelefon Asad untuk beritahu tentang Intan. Asad terkejut dan pelik. Bagaimana Intan boleh berada di pusat membeli belah? Dia pun mengambil keputusan untuk pergi ke situ. Di waktu menunggu kehadiran Asad, Surahman menunjukkan rakaman video ketika Asad bersama seorang wanita masuk ke bilik hotel. Intan merasa sedih dan terluka apabila Surahman cuba api-apikan Intan. Surahman berharap sangat Intan menyerah kalah untuk pertahankan perkahwinan di atas kertas. Apabila Asad sudah sampai, dia hilang pertimbangan untuk apa-apakan Intan. Mujur Surahman ada bagi menghalang perkara yang berlaku makin serius. Berapa puluh kali aku cakap dengan kau nak pergi mana-mana, cakap dengan aku, minta izin aku. Macam mana kau boleh ada nombor money? Sedangkan aku ni laki kau, suami kau, nombor aku pun kau tak hafal. Aku yang bagi business card aku dekat dia hari tu. Sebab aku takut bila jadi benda-benda macam ni dia kau tak dapat. Kau memang sengaja nak sakitkan hati aku kan? Cakap!